Alright, cuba komen sikit kalau ada suara. Kita nak test audio dulu, dapatkan mic dulu, kan? Kepada yang dah datang, terima kasih kerana mendengar. Terima kasih. Okay, whoosh, cuba komen sikit kalau ada suara. Kita nak test audio dulu, dapatkan mic dulu, kan? Suara tu macam agak kuat, kita slowkan sikit. Kepada yang dah datang, terima kasih kerana mendengar. Okay. Okay, whoosh. So, kalau korang dengar suara okey semua, okay. So, insyaAllah suara tu macam agak kuat. Alright. Audio okey tak? Clear tak? Ke kuat sangat ke apa ke? Okay. Terima insyaAllah okey dah macam ni. Kalau korang dengar suara okey semua, nervous. Lama tak live. Okay. So, insyaAllah sebenarnya kali ni kita sembang ringan-ringan ya. Kalau macam dulu kan selalu buat live yang berbentuk teknikal kan. So rasanya nak kena start balik. Kita open peluang kepada kenal dululah development ni apa kan. Sebab apa yang saya boleh ceritakan pasal development je lah. Development, DevOps sikit-sikit. So malam ni kita just sembang-sembang je. Kalau you all ada apa-apa soalan, tanya je. Tak ada topik yang spesifik. Cuma jangan minta throw demo tutorial malam ni ya. Tak dapat lah. Okay. So terima kasih kepada yang ada malam ni. Sekali lagi terima kasih. Kalau you all nak tahu, sebenarnya di live kali ni kita nak cuba dua perkara. Pertama, saya nak kembali bercakap, kembali berkongsi. Kedua adalah, ini adalah first time saya live menggunakan TM Unify. Setelah setahun tunggu, akhirnya dapat pun Unify. Terima kasih kepada senior sekolah saya. Thanks bro. Nama tak dapat didedahkan atas permintaan beliau. Tapi terima kasihlah kerana membantu saya mendapatkan Unify. Terima kasihlah. So tak tinggi pun saya pakai Unify 100 Mbps, but good enough. Seriously good enough. Saya boleh live dan so far you all dengar live saya clear je kan. Dan yang paling best adalah bila kita tengok dekat stream health tu kan, dia sentiasa healthy dan excellent. Yeah. Okay. So macam itulah. Kepada yang tidak mengenali saya kenalkan diri dulu. Saya Rashidi Alwi, founder and kita cakap founder je lah founder kepada Skyrim Brilliant Services dan Skyrim Academy. So dua-dua benda ni apa benda? Sebenarnya ini adalah syarikat yang saya buat. Untuk asalnya kan, syarikat ni saya buat sebab saya nak encourage saya punya batch, sebenarnya kawan-kawan saya kan, sebagai saya kan, untuk buka peluang kepada kami ni lah yang muda-muda ada skill tapi tak reti niaga kan. So saya buka syarikat supaya kami boleh buat duit dari situ. Maknanya kami buat servis untuk buat software apa semua. Dan daripada situlah kami generate income. Daripada zaman kami belajar lagi. Kenapa daripada zaman kami belajar? Sebab sekarang dah 2 tahun. Dah 2 tahun kot grad. Tak ingat. Lebih kurang. Okay. So Skyrim Academy ni pula sebab saya suka mengajar. Saya perasan saya suka mengajar sebab ni cerita sikit sejarahnya. Saya bukan student yang excellent sangat, tapi alhamdulillah lah GPA saya tak pernah turun daripada 3. Cuma saya perasan saya lagi senang dapat satu-satu topik tu bila saya ajar pada orang. Dan saya enjoy je mengajar. Walaupun ramai cakap saya garang dan ramai cakap buku saya garang kan, tapi sebenarnya saya fun-fun je. Good. So kalau ada student-student saya kat sini, kalau ada dulu atau awal bermulanya career saya mengajar ni, ada yang rasa saya garang, saya minta maaf. InsyaAllah akan dibaiki dari masa ke semasa. Tapi saya suka percaya saya ni orang yang fun lah. Saya suka percaya saya adalah orang yang fun. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi kepada tajuk kita hari ini. Okay. So tajuk kita hari ini adalah full stack developer. Slide tak banyak pun sebab kita just sembang-sembang gitu je kan.
Saya target pun live ni dalam sejam je. Semoga bermanfaat lah untuk you all dan semoga memberi manfaat juga kepada saya. Kalau ada apa-apa soalan nanti tanya je dalam chat, saya akan ambil soalan tu dan saya akan jawab. Okay? Alright, so hari ni kita cakap pasal full stack developer. Sebelum kita pergi pada full stack developer ni kan, kita nak kena tahu developer tu apa. Developer ni dia sebenarnya satu perkataan yang general tau. Kalau you all tengok dalam macam-macam bidang, semua ada developer. Almost semua ada developer. Developer ni orang yang bina something. Tapi kalau dalam skop yang kita cakap malam ni, kita bercakap pasal software developer. Ataupun bahasa Melayunya pembangun perisian. Ini kalau buku-buku programming lama jumpalah. Okay. So dalam software developer, dalam software development, dalam bidang software development ni, kita ada software developer, kita ada macam-macam bidang. Software developer ni orang yang buat benda tu. Contoh kalau you all pakai phone kan, orang yang buat software dalam phone tu. Kalau you all pakai Windows, orang yang buat Windows, orang yang buat Linux, orang yang buat OS, orang yang buat website. Kalau orang yang buat website, kita panggil dia website developer. Orang yang buat mobile apps, kita panggil dia mobile apps developer. Yang paling jarang, tak adalah paling jarang, mungkin dalam komuniti saya jarang lah jumpa desktop apps developer. Biasa kita panggil application developer lah. Yang ni dia buat software untuk Windows terus. Okay, kenapa saya buat pasal full stack ni kan? Sebab hari tu saya ada buat poll dekat Skyrim Academy punya group Telegram. Kalau you all tak join lagi, saya ada share link dekat dalam chat. Kejap saya share. Okay, sekejap technical sikit. Okay, saya ada share link dekat chat tu. Kalau you all nak join Skyrim Academy, dalam Skyrim Academy ni, the aim is kita nak kumpulkan semua orang yang nak belajar. Dan you all boleh tanya soalan for free. So soalan tidak perlu dibayar. You all tanya, kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh saya jawab, saya mengharapkan orang lain dalam tu boleh jawab. Kalau tak ada, you all go to Stack Overflow lah. Dan pastikan ambil solution daripada jawapan Stack Overflow. Sebab ada satu cerita kelakar dia lah. Sebab ni ada satu, saya tak ingat, saya tak jumpa memes tu. Tapi kalau you all, pada para programmer, kalau pergi Stack Overflow, pastikan copy code daripada jawapan, jangan daripada soalan. Kan? Sebab benda tu tak ingat, tapi saya jumpa dekat 9gag lah memes tu. Okay? Alright. So full stack developer ni adalah orang yang kita kata dia boleh buat semua benda berkaitan dengan development. Maknanya dia boleh buat design, dia boleh buat logik, dia juga boleh layan DevOps. DevOps ni apa benda? DevOps ni benda-benda berkaitan, dia sebenarnya development DevOps, development operation kot. Sekejap Google, lupa. DevOps ni apa benda? DevOps ni development and IT operation. Tu bahasa formal dia. Bahasa tak formal dia sebenarnya dia adalah setup server, apa lagi, deploy dekat literally saya rasa DevOps setup server, hardening server tu dah masuk security. Tapi dia bidang-bidang tu lah. Hari ni saya akan cakap full stack ni, kebiasaannya dia punya bidang tu yang major ada 2 part lah. Yang saya kata ada 2 part. Kalau you all apply kerja ke apa kan, kebiasaannya company-company besar dia akan pecahkan kepada 2 part juga. Iaitu pertama back end, front end dan juga back end. So saya start bahagian front end dulu. Sekejap Okay, so part yang pertama, front end. Bila saya dah live, baru saya perasan gambar tu, you all boleh baca kan tulisan tu kan, front end, bukan sekadar design. Okay, front end ni adalah semua benda berkaitan dengan apa yang user nampak dan apa yang betul. Front end ni adalah apa yang user nampak. Kenapa kita kata apa yang user nampak kan? Okay, ini saya cerita sikit macam mana saya berubah daripada back end developer. Saya start daripada back end developer kepada front end developer. Tapi untuk ni saya cerita front end dulu lah. Okay, saya start buat website tahun 2013 betul-betul lepas SPM.
bila habis SPM tu kan dah tak sekolah kan, lepas tu tunggu masuk universiti apa semua. Itulah pertama sekali saya buat website. Dan saya buat website ni dengan kawan saya. You all boleh pergi dia ada YouTube channel juga. Nama dia apa, Master Harry kot. Ada Master Harry. So dialah yang initiate saya saya untuk belajar website. So waktu tu kenapa saya kata saya buat dengan Bank N? Waktu tu saya punya design tu memang buruk gila. Macam mana dia punya buruk tu kan? You all imagine tahun kita pakai tahun 2014 tu kan? Website kerajaan tahun 2010. Tak ada color tu pun flat je lah. Bukan flat lawa macam sekarang ni. Color tu memang literally color dalam paint lah. Itulah color saya pakai dulu. Dan button tu memang tak ada warna. Button tu warna kelabu default. Memang buruk lah. Tapi website yang saya buat tu berfungsi. Waktu tu saya buat website untuk company syarikat bapa saya. Dia buat travel, haji dan umrah kan. So saya buatlah sedikit customer management system untuk dia, untuk abah saya. So itulah starting dia. So front end ni, mula-mula saya ingatkan front end ni orang yang code tau. Orang yang code design tu. Maknanya orang yang main dengan HTML, orang yang main dengan CSS, orang yang main dengan literally awal-awal tu saya ingat dua tu je, HTML dengan CSS. Sebab saya banyak pada web. Okay, tapi lepas 2-3 tahun kan, pemahaman saya terhadap front end ni makin lama makin berkembang. Dan dapatlah saya compile kan, bila kita faham kan, sebenarnya front end ni bukan sekadar design. Maknanya sebenarnya kerja-kerja buat design, kerja-kerja code tu, itu sebenarnya kerja programmer tau. Dia bukan kerja, dia ada front end developer, dia ada software designer kan. So sebenarnya front end ni dia merangkumi banyak lagi perkara. Seperti pertama, you all bayangkan pertama sekali bila kita nak buat satu sistem, kita kena ada rupa bentuk dia. So rupa bentuk tu kita panggil dia UI, user interface. User interface ni masuk bawah front end. Okay, kemudian so rupa bentuk tu kita panggil dia UI, user interface. Okay, sorry. Kejap. Sorry ada technical sikit. Alright, sorry. Saya perasan suara saya macam ada echo tadi kan. Ini saya dah betulkan. Okay, thank you. Okay, saya dah settlekan itu. Sorry, ada technical sikit tadi. Okay, so saya ulang pasal front end ni. Pertama, dalam front end, yang pertama adalah orang yang buat user interface, UI tu. Okay. User interface ni kita boleh buat kat mana-mana pun. Kebiasaannya saya buat dekat kertas. Dulu kan saya buat kat kertas. Kemudian bila rasa advance sikit, saya berubah kepada PowerPoint. Ya, sebab saya bukan orang design. Walaupun saya ada Photoshop, saya tak design dalam Photoshop. Kemudian tu baru saya faham yang kita ada software untuk buat prototype UI ni, macam Adobe XD dengan Figma. Yang ni kalau you all ada soalan nantilah kan. Yang kedua, UX ni adalah user experience. User experience ni dia kebiasaannya dikaitkan dengan UI UX. Macam Mail ada cakap UI/UX. Kenapa dia selalu dikaitkan? Sebab apa yang orang nampak adalah apa yang orang akan berinteraksi. User interface. Interface ni maknanya, contoh ada button kan, orang yang akan tekan button tu. Tapi apa beza UI dengan UX? Ni kena faham sikit, agak detail lah ini. UI adalah apa yang orang nampak. UX, user experience, adalah apa yang orang rasa. Sebagai contoh kan, apa yang orang nampak macam dalam gambar ni kan, you all tengok. Dalam gambar ni, secara UI nya dia clear. Dia ada background, dia ada you all nampak lah semua benda tu kan. Oh, ada buku, ada laptop, ada iPod mini. Ni tak zaman bila punya browser ni kan, zaman-zaman iPod ni. Tapi secara UX nya, perasan tak, you all sebenarnya tak tahulah, tapi saya rasa UX, dari segi UX nya, design yang saya buat ni, yang saya buat dalam slide ni tak bagus.
Sebab kalau you all perasan, nak baca tulisan dia macam payah sikit. Ini demo terbaik lah. UI lepas, UX tak lepas. Tu antara benda-bendanya lah. Kan. UX ni feel. So perasan tak, daripada tadi saya bebel kan, kita baru cakap pasal design je, kita tak cakap lagi pasal programming. So lepas dah buat design, ada designer dah buatkan design, dah buatkan kan, dia akan bagi pada programmer. Programmer ni yang akan code pula ikut design tu. So kita boleh kata ada dua stage lah. Pertama design dekat software prototyping, kedua kita codingkan dia. Okay, so yang coding ni kebiasaannya dia akan guna kalau web akan guna HTML. Kalau Java dia bergaduh lah. Saya suka pakai istilah bergaduh lah. Dia bergaduh lah dengan si Android Studio tu. Kan. Macam mana dia nak tarik itu terpulang pada dia. Orang yang buat design kan, bukan kerja dia nak fikir button ni nanti nak pakai elemen apa nak letak fix ke ni ke tak. Tu bukan kerja dia. Kerja dia buat design, kasih cantik, UX tune, itu kerja designer. Kerja programmer front end memastikan dia boleh code apa yang designer tadi buat. Kalau designer kata okay, button ni patutnya ada dekat tengah-tengah warna hijau, tulisan tu bold. Kemudian kerja front end developer yang programmer tadi, kerja dia memastikan benda tu boleh dicapai. Kalau dia boleh follow 100%, dia adalah front end programmer yang bagus lah. So ada soalan, kalau 3 click rule tu termasuk UX ke? Ya. Kenapa 3 click rule ni adalah UX kan? Dia macam gini tau. Kalau you all perasan, orang tak suka klik banyak kali. Orang tak suka lah, macam you all lah. Kita ambil contoh MySejahtera tu kan. Kalau MySejahtera tu, you imagine kalau nak scan tu kena klik 2-3 kali. Tak best kan. Itulah dia. Sebab tu kalau you all perasan, kejap saya buka MySejahtera. Kalau you all buka MySejahtera, kan, perasan tak, MySejahtera dia terus pergi kepada tempat untuk scan. Walaupun sebenarnya scan ni bukan dia punya main tau. Sebab dia punya main kalau kita close kan, nampak saya dah close kan, ada lagi banyak menu. Tapi kenapa dia tunjukkan scanner tu dulu? Sebab tujuan dia buat MySejahtera adalah untuk orang scan. So dekat sini UX dia antara yang bagus jugalah. Tapi kalau you all nak tengok mobile apps yang kita kata terbaik lah kan, UI UX dia, you all boleh pergi install app Settle. Settle. Sebenarnya Settle ada promote dia, tapi saya tak bercadang nak promote malam ni. Okay, tapi seriously, apps Settle ni kan, Settle untuk isi minyak kat Petronas ni, ini adalah apps UI UX yang dia punya UI UX dia clean, orang suka pakai dan tak serabut, walaupun dalam tu sebenarnya banyak data. Okay, kalau saya sambung tadi kita ada UI, kita ada UX, kita dah ada programmer tadi. So programmer ni pula dia bukan sekadar kena pastikan button tu mengikut design yang ditentukan tau. Dia juga kena pastikan button tu berfungsi. Ni dia macam sama-sama sikit. Ni kerja back end ke kerja front end? Kerja back end ke kerja front end? Dia kena pastikan button tu boleh ditekan, dan bila tekan tu mencapailah matlamat dia. Contoh kalau kita tekan button submit kan, submit untuk hantar borang, dia tekan lah. Bagi contoh submit MySejahtera tadi kan, kebetulan kan. Contoh saya expect bila saya tekan button check in ni, dia keluarlah saya punya scanner kan. Ini kerja front end. Kalau saya akan cakap ini kerja front end. Memastikan scanner ni boleh scan, itu kerja back end. Sebab tu front end ni bukan sekadar design. Tapi pada you all kan, kepada you all yang nak start programming, saya boleh cadangkan you all pergi dulu pada front end. Sebab apa? Kebiasaannya front end lebih mudah daripada back end. Tapi ikut orang tahu, ada setengah orang yang biasa buat design yang kreatif kan, front end memang lagi mudah untuk dia.
Tapi kalau orang macam saya boleh dikatakan saya orang otak kiri. uh, saya lebih suka pada back end dan saya lebih laju belajar back end daripada belajar front end. Sebagai contoh ini pengalaman sendiri lah. You all suruh saya buat satu software, you cakap you nak macam mana. Contoh kita nak buat satu apps, satu kita panggil web lah. Kita nak buat satu web untuk senaraikan kerja-kerja kita, dan orang to do list lah senang cerita. Orang boleh tick lah, ni dah siap, ni belum siap kan. Saya boleh buat benda tu laju, tapi you all akan perasan saya punya design tu paling basic lah. Sebab orang back end dia tak fikir sangat ni tak lawa lah, yang ni tulisan susah nak baca lah. Tak, dia tak fikir benda tu. Dia just fikir, okay, you all nak satu to do list kan. Okay, kita boleh tulis to do, kita boleh delete, kita boleh ubah status. That's all. Itu orang back end punya pemikiran. Orang front end dia akan fikir tau, oh okay, yang ini adalah website untuk buat to do list. Button ni nak letak atas ke bawah Kalau atas nanti dalam phone susah pula nak capai kan, nak letak bawah. Lepas tu color tak boleh lah letak background warna merah, nanti orang tak selesa pula. So itu beza-beza dia front end dengan back end ni. So kalau you all rasa you all orang yang kreatif kan, you all tak perlu siapa-siapa pun to declare you all kreatif. Just you all tahu sendirilah orang suka design ke tak kan. Kalau suka design, suka benda-benda visual, pergi pada front end. Sebab antara, bolehlah kita panggil language antara language paling senang nak belajar adalah HTML. Macam biasa boleh pergi kepada W3 School. Nanti saya listkan W3 School. Kejap Oops, okay. So you all bolehlah pergi kat W3 School, w3schools.com code. Tak sure ejaan dia betul ke tak, tapi itulah dia. Antara bestnya W3 School ni, kalau you all nak belajar HTML tu antara tempat yang terbaik. Ataupun kalau you all nak pakai mobile apps, boleh pakai SoloLearn. Okay, kepada yang tak suka design, don't worry, kejap lagi topik kita. Topik kita tu declare. Okay, so jap, jawab soalan. UX Shopee okey tak pada tuan? Tak okey. Jawapan ringkas kan? Tak okey. Kenapa tak okey? Sebab sebenarnya kan Shopee tu dia bukan mobile apps yang betul tau. Macam mana cakap dia sebenarnya web, kemudian dia masuk, dia macam buat satu browser yang hanya boleh buka website Shopee. Kemudian kalau perasan Shopee, pada saya Shopee punya filosofi design filosofi. Design filosofi ni maknanya dia punya, macam nak cakap, design filosofi ni, okay, satu-satu design ada tujuan kita buat. Ada design yang memang dibuat untuk mudahkan orang. Ada design yang dibuat untuk maksimumkan pendapatan, maksimumkan income. Ada design yang dibuat memang sebenarnya untuk sumbat iklan dia. Personally pada saya, Shopee adalah satu design yang untuk tingkatkan pendapatan dengan iklan produk. Which is itulah Shopee kan, dia jual produk, mestilah dia nak promote produk dia. Tapi antara yang saya boleh cakap kan, hari tu saya tak ingat, ada satu dokumentari tu dekat Netflix kan. Dia cerita pasal sebenarnya semua mobile application dibuat dengan satu je tujuan, iaitu dia nak buat orang makin lama, dia nak buat orang kalau boleh pakai apps tu lama-lama. Itu indikator satu-satu apps. So design dia tu kalau boleh design yang sentiasa buat orang tertarik. Kalau you all perasan kan, you all ada tendensi tau nak, okay, you all kalau biasa pakai social media kan, you all ada tendensi untuk buka Twitter, buka Facebook. Sebab apa? Design tu sendiri dah mempengaruhi perangai kita supaya tengok Facebook lagi lama, tengok social media lagi lama. Saya tak ingat, jap. Let me Google kejap saya cari tajuk movie dia. Let me check. Okay,
Saya share link dia dekat dalam chat Ni dia punya trailer. Dia social dilemma. Kalau you all nak apa, nak faham sikit lah pasal front end design ni, apa itu design filosofi kan, design tu dibuat untuk apa, bolehlah tengok movie ni. Movie ni sangat recommended sebab movie ni best. Dan movie ni akan buat korang, tak tahu lah, saya tengok saya rasa macam takut sikit dengan social media. Tapi saya daripada dulu memang paranoid sikit sebab tu. Tak, literally saya bukan paranoid. Hari ni declaration dia, saya sebenarnya malas nak layan social media. Itu hakikatnya. Dia bukan takut sangat pun dengan security ke, data kena curi ke, kan. Tapi lebih kepada saya malas nak update live, saya malas nak tengok live orang. Tu just personality lah. Tapi tengoklah cerita tu. Cerita tu antara cerita yang sangat membantu dan sangat bagus untuk memahami sebenarnya kita hidup dalam apa. Okay, so ringkasan. Dah cakap bebel pasal front end kan. Front end mudah kata dia daripada design pakai pencil tu kan, pakai pen ke, sampailah kepada you all design pakai app sama ada Figma ke XD ke kan. Sampailah kepada orang yang buat programming tu, nak pastikan button tu cantik, nak pastikan button tu berfungsi, itu adalah front end. Itulah dia front end. Sebab tu sebenarnya front end developer gaji mahal tau. Lagi tinggi you all punya skill, lagi mahal. Of course lah, lagi tinggi skill, lagi mahal kan gaji you all kan. Tapi front end ni bukan sekadar lukis-lukis, bukan sekadar programming, no. Sebab tu kalau you all bercadang nak jadi front end developer kan, antara you all kena ada adalah, pertama you all kena tahu buat design, itu yang pertama. Kedua, you all kena tahu juga programming. Okay. Sebab biasanya company akan cari yang boleh buat dua-dua ni. Okay. So kita pergi pada tajuk yang saya paling suka malam ini. Ada dua tajuk je pun malam ni. Okay. Yang ketiga, back end. Logik tidak pernah menipu. Itu sekadar klise je. Okay, apa itu back end? Back end adalah segala jenis logik yang berlaku di sebalik satu-satu aplikasi. Sebagai contoh kan, kita cerita pasal button tadi. Button tadi bila dah tekan, dia pergi pada scanner ni. Alah, dia loading lah pula. Tengok ni kan. Tu nampak muka saya sendiri. Okay, so ini scanner dalam My Sejahtera, sorry lupa. Ini scanner dalam My Sejahtera. So scanner ni, okay, yang design kan dia ada kotak, dia ada ni, lepas tu dia tekan buka dia tekan buka lampu semua tu kan. Itu front end. Back end punya part adalah memastikan bila dia scan muka saya tak ada apa-apa jadi. Bila dia scan barcode, something will happen. Sekejap. Alah, saya tak ada apa-apa barcode untuk dicuri sekarang ni. Tapi harap you all faham lah. Dia segala jenis fungsi adalah kerja back end. Sebagai contoh, kalau kita kata, okay, kita ada apps calculator. Sekejap, saya buka calculator. Okay, contoh calculator ni. Okay, yang design, yang nak buat design ni, bila saya hover dia timbul-timbul ni kan, color bertukar sikit apa semua, itu adalah front end developer. Tapi yang nak kena make sure bila saya tekan nombor 5, keluar nombor 5 kat sini, itu back end. Yang memastikan bila saya buat 5 tambah 5 adalah 10, itu adalah back end punya kerja. Ini contoh paling mudah lah. Okay, sekejap saya jawab soalan. Untuk developer ada spesifik cert ke tak? Ada. Yang saya tahu, macam saya banyak pakai PHP kan. PHP Secure PHP cert. Sekejap dia daripada MCMC kot. MCMC saya tak ingat kat mana. Alah, kita google je lah. Certificate for developer. Cuba kita tengok yang ini
Sebab saya tahu ada satu tu pasal PHP macam secure PHP programming cert, something like that lah. Tapi literally kan develop dia cert ni dia biasanya dia akan berkait rapat dengan language tu. Contoh PHP punya cert ataupun Python punya cert. Hmm. Betul. Ni ada exam dia. Nampak ni. Hmm. Ni contoh-contoh cert lah. Ni contoh-contoh cert yang ada. Kalau you all nak cert percuma kan, pergi dekat SoloLearn. Sekejap. SoloLearn. SoloLearn ada certificate. Kalau you all jawab, kalau you all pakai SoloLearn dan you all jawab, saya tak ingat password saya. Kita try sign in with Google. Kejap eh. Saya tak pasti. Sepatutnya dia akan synchronize lah. Saya dah ada beberapa cert dekat SoloLearn ni. Ni. Kalau you all habis course dekat cert kan, nanti you all kalau you all habis course dekat SoloLearn, nanti you all akan dapat cert macam gini. Tapi cert ni tak ada apa-apa nilai sangat Literally cert ni tak ada apa-apa nilai sangat lah. Itu je lah saya boleh beritahu. Untuk developer, mostly cert dia adalah cert-cert berkaitan dengan cara programming, pemahaman. Tapi kalau untuk career, saya boleh cadangkan you all pergi dekat LinkedIn. You all pergi dekat LinkedIn. LinkedIn ada test tau. Nampak? Contoh macam kawan saya ni, Imran Khairuddin, dia baru sahaja dapat cert untuk Splunk. Tapi dia bidang security lah. Dekat dalam, kalau tak silap saya, pergi dekat ni, pergi dekat view profile, pergi dekat take skill quiz. Kalau sebab biasanya kita ambil cert ni untuk career development tau, untuk naikkan gaji. Kita dapat ilmu, bolehlah kita dapat ilmu. Kan, kita dapat ilmu tu jawapan skema tapi biasanya untuk naik gaji So kalau you all baru kan, student-student yang baru grad apa semua kan, you all letak language apa you all nak kan, kemudian you all take skill quiz. Benda tu akan increase you all punya value. Okay. Alright, soalan seterusnya, macam mana nak adapt CSS dengan mudah? Okay, macam mana nak faham CSS dengan mudah? Pertama, jangan mula belajar CSS dengan Bootstrap. Kenapa? Okay, ini kebetulan ada bukti depan mata. You all nampak tak? Dalam saya punya SoloLearn ni kan, nampak tak? CSS punya course saya tak pernah habis pun. Antara kesilapan yang saya buat adalah saya belajar buat design web menggunakan Bootstrap. Yang mana Bootstrap ni, kita buka je Bootstrap. Bootstrap ni, dia dah simplify tau. Dia dah simplify macam mana kita nak buat design, menyebabkan yang bagusnya kerja kita jadi mudah. Yang tak bagusnya, ada beberapa fundamental punya konsep yang saya tak faham. Contohnya, saya baru faham konsep flex tahun lepas. Bila saya start buat mobile punya apps kan, saya baru faham konsep flexbox. Nak adapt CSS, ada dua cara yang saya boleh recommend lah. Pertama, you all pergi pada W3 School. Tapi dekat W3 School ni kan, jangan pilih ni tau. W3 School ni pilih CSS. Dan you all akan rasa sangat kelakar sebab belajar CSS ni macam belajar benda-benda yang obvious. Apa? Background color. Contoh macam ni kan. Saya tekan, nak nampak? Background color light blue. Ni kalau saya tukar jadi red, saya run, jadi red. Dia macam benda-benda obvious. Tapi go through semua tutorial ni one by one. Sebab dalam banyak-banyak yang obvious tu, kita akan belajar something. Contoh macam max width, position, display. Display ni ada macam-macam jenis. Ada yang display none, display block, display flag, display inline block, inline flag, absolute tak ingat apa lah. Tak ingat, kejap.
Tak apalah, tapi ada macam-macam lah kat situ. Hmm. So salah satu cara adalah you belajar CSS secara secara formal lah, mana pergi belajar salah satu. Float ni kalau you all tak biasa kan, you all akan macam pelik-pelik sikit tau. Saya dulu banyak pakai float tapi tak pernah faham pun float ni apa. Yang saya tahu float ni saya hanya akan guna bila nak gerakkan kita punya button tu sebelah kanan. Itu yang saya faham. Tapi ada lagi satu cara kalau you all nak cepat. Sebab kadang-kadang kita dah kerja dan kita nak kena kerja dan belajar pada masa yang sama kan. Saya boleh cadangkan you all guna Tailwind CSS. Tailwind CSS adalah salah satu CSS yang banyak mengajar saya pasal konsep CSS. Tailwind ni dia sebenarnya CSS juga, macam Bootstrap. Dia a framework of CSS. Cuma dia lebih spesifik. Kalau you all tengok, ni ada dia punya website ni lah, macam ni lah. Kalau you all lukis kan, you all kena decide sendiri. Nak bulat ke, nak tak bulat ke, nak zoom in ke, nak apa semua tu kena tulis sendiri. Cuma kerja memang akan jadi banyak sikit lah sebab you all kena coding panjang-panjang kan. Tapi yang bestnya adalah you all belajar pasal CSS. Macam personally, saya mula pakai Tailwind CSS tahun ni. Dan saya dapati pemahaman saya terhadap CSS meningkat sebanyak 20%. Contoh je lah. Technically saya boleh kata saya faham 80% pasal konsep CSS daripada Tailwind. Untuk development biasanya buat back end plus basic of front end dulu. Untuk development, kalau dulu daripada dulu sampai sekarang saya sentiasa start dengan front end. Sebab apa? Okay, kalau kita buat back end dulu, kadang-kadang kita tak boleh nak, kita terlepas pandang tau kita nak apa. Kalau kita buat front end dulu, kita jelas, ada button untuk tambah, ada button untuk tolak. Kita clear, back end clear apa nak dibuat berdasarkan front end. Tapi kalau saya macam saya cakap, saya akan start dengan front end dulu, buat design dulu. Daripada design tu baru kita tahu, okay, kita perlukan back end sekian-sekian. Kita perlukan satu function untuk tambah, untuk tolak. Kita perlukan satu function untuk tukar nama ni, untuk hantar dia ke database. Itu benda-benda yang kita boleh dapat kalau kita start dengan front end dulu. Kalau kita start dengan back end dulu, kebiasaannya kan, back end tu kita mesti akan ada adjust. Sebab ada kemungkinan back end cakap A, tapi sebenarnya dekat front end dia nak A kecil. Maknanya ada format-format yang macam payah sikit lah. So start lah dengan front end ataupun back end. Start lah dengan front end dulu kalau saya. Okay, kejap. Pasal CSS ni kan, Tailwind CSS ni, kalau you all nak belajar, you all tekan get started ni kan, pergi je kat playground dia. Pergi je kan. Lepas tu kat sini you all boleh lah main apa saja you all nak. Sebagai contoh kan, saya kata ni MX 20. Dia terus tukar MX kosong, MX 100. Ataupun kita boleh kata kat sini kita letak W screen. Nampak? Dia dah manjang ke depan apa semua kan. So nama pun playground kan. So ni lah tempat korang main-main. Contoh ni grey 100 kan, saya nak tukar grey 600. Saya nak warna merah, ambil kau. Saya nak warna, ada ke purple lah? Ada lah purple. So asalnya saya belajar dari sini lah. Saya start dari sini. Kalau you all nak belajar lagi pasal, kalau you all nak training lagi pasal Tailwind kan, kebiasaannya apa yang saya buat adalah, satu, saya main dengan playground ni. Second, ini nasihat saya kepada semua developer, tak kisahlah you all front end ke back end ke full stack sekalipun kan, bacalah documentation at least sekali seumur hidup. Walaupun documentation tu sangat mengantuk untuk dibaca. Tapi in the end, bila saya lepas 2 minggu saya pakai Tailwind, apa yang berlaku kan, kalau saya nak pakai, kalau saya nak buat nak tahu something, contoh saya tengah buat design kan, saya kata nak tahu pasal macam mana aku nak set margin lah, saya akan tulis je
margin, Tailwind margin lah. Okay, lepas tu baca lah. Oh, margin ada M sekian lah. Lepas tu try tambah. Akan berlaku banyak try and error waktu first time you belajar pasal benda ni. Okay, so itulah dia pasal front end. Pasal kita kat front end lah, kita patutnya pergi pada back end. Oh, sebab tadi ada soalan. Okay, kita pergi pada back end tadi. Orang back end ni pula, kejap, kita padam segala jenis back end. Okay, pergi sini balik lah. Okay, dalam bab back end, literally yang you all perlu ada kesabaran, logik. Itu je. Mainly itu je. Sebab back end ni dia memang banyak pasal logik tau. Macam logik je. Kebiasaannya logik tu kena power. Dan untuk back end, okay, ada yang tanya kan, ikut pengalaman biasa pakai stack apa dalam web dev. Okay, kalau dalam web dev, kejap saya nak buka. Okay, kalau dalam apa, kejap, bawakan tu. Okay, kalau dalam web dev, saya sekarang ni akan pakai Tailwind, Laravel, Vue.js. Ataupun kalau you all nak senang, you all pergi je dekat Jetstream Laravel. Ni Jetstream Laravel. Jetstream Laravel ni adalah stack yang saya pakai sekarang. Dalam dia mengandungi pertama Laravel lah, PHP. Kedua dia ada Vue. Vue ni sebenarnya JavaScript. Ketiga dia ada Tailwind. Tailwind yang saya tunjuk tadi, Tailwind CSS. Ini stack yang saya pakai. Tapi kalau you all rasa benda tu susah, sebab yelah, you all nak kena belajar Laravel, you all nak kena belajar Vue, you all tiba-tiba nak kena belajar Tailwind kan. Saya rasa paling mudah untuk beginner, you all belajar je PHP kosong kan. Benda tu boleh belajar dekat W3 School PHP Satna. You all belajar PHP kosong ni. Ni PHP kosong ni kan. Kemudian you all pakai je Bootstrap. Dua tu je. So tak adalah tiga, dua je. Itu paling mudah. Tapi kalau you all nak ikut perkembangan semasa, pakai Laravel dengan Bootstrap pun okey je. Laravel dengan Tailwind pun okey je, tak payah pakai Vue. Tapi kalau saya ulang sekali, saya rasa benda yang paling popular sekarang kat dunia ni, adalah pertama Laravel. Laravel tahun lepas dia nombor 2 paling popular. Dia framework paling popular nombor 2. Okay, Laravel. Vue ni sekarang memang tengah hot. Saya rasa mana-mana company pun akan cuba pakai Vue. Tailwind ni tak ramai lagi pakai. Tapi ada company-company besar juga yang nak pakai Tailwind. Saya tak ingat, boleh pergi kat Tailwind punya website. Okay, itulah stack dia tu web dev. So InsyaAllah doa-doa kan, saya akan buat tutorial based on stack tersebut. Kalau jual pasan sebelum ni saya ada buat Laravel punya tutorial kan, tapi saya rasa Laravel punya tutorial yang saya buat tu dia macam terlalu susah tau untuk beginner nak follow. Sebab tu saya stop. Saya minta maaf kat situ kan. Macam kepada yang nanti sambungan tutorial Laravel saya minta maaf dulu. Saya akan revise balik, mungkin buat semula supaya lebih mudah untuk orang yang tak ada pengalaman programming faham. Okay, kemudian sekarang ini jQuery orang pakai lagi tak? Pakai. Jawapan dia ringkas, pakai. Jawapan panjang. Sebenarnya kan hampir semua benda yang jadi framework sekarang pakai JS. Sebagai contoh kan, you all perasan tak kalau saya tulis Vue, sebenarnya kan dia Vue.js. JS ni apa? JavaScript. Bila kau compile jadi jQuery. So sebenarnya Vue ni dia pakai jQuery, dia based on jQuery juga. Kalau kita pakai chat kan, chat ni pun sebenarnya chat.js tau. Chat.js. Ni contoh chat. Kalau you all nak buat chat dalam website kan, biasa pakai, saya dululah, sekarang pun pakai chat.js ni. So jQuery orang pakai je lagi. jQuery lambat lah dia nak mati. Walaupun kejap.
Kejap. Does anyone need a front-end developer? I need one. Ah, nampak? Ini satu apa? Ni lawak jQuery lah. Ada siapa perlukan front-end developer? Dia tak perlu. Tiba-tiba orang cakap I need one for jQuery project. Kenapa orang ni menangis? Sebab JavaScript, jQuery bukan dibuat untuk, saya tak rasa dia dibuat untuk jQuery untuk front end tau. Tapi ramai orang guna dia untuk front end sekarang. Sekejap, saya cari memes lain sebenarnya. Sekejap. Ni satu lagi lawak yang menjelaskan sebenarnya jQuery tu adalah adalah satu library yang telah dimudahkan daripada JavaScript. Dia macam belakang jQuery adalah JavaScript sebenarnya. Cuma dia lagi ringkas. Sekejap mana dah lawak tu? Tak jumpa lah pula. jQuery ni dia disebabkan dia asalnya daripada JavaScript. Dia punya logik tu macam tak berapa logik tau. Saya cari JavaScript lah. JavaScript logic. Yes. Kalau you all pakai jQuery kan, Vanilla JS apa Vanilla JS JavaScript ni kan, you all tengok 2 tambah 2 jadi 4. Text karakter 2 tambah karakter 2 jadi 22. 2 tambah 2 tolak 2 2. Tapi 2 teks 2 tambah 2 tolak 2 sepatutnya jadi 22 kan. Tapi dia tak jadi 22, dia jadi 20. Sebab JavaScript dengan jQuery tak berapa betul. Tu fakta yang kelakar. Tapi ramai je pakai jQuery lagi. So kita kembalilah kepada jawapan ringkas tadi. Ramai je orang pakai jQuery lagi. So antara jQuery dengan JavaScript, you all patut pakai mana? Pakai jQuery. Tapi belajarlah JavaScript dulu. Kalau tak pernah pakai, belajar JavaScript kemudian pakai jQuery. Sebab apa? Supaya pemahaman tu lagi penting. Ini soalan yang selalu orang tanya tau. Nak jadi programmer kan, kita nak ikut perkembangan semasa ke kita nak belajar daripada basic? Nak belajar daripada basic ni maksudnya belajar daripada kosong lah. Belajar Vanilla JS, belajar HTML, belajar PHP sebelum pakai Laravel, belajar Python sebelum pakai Rails Python ni tak ingat. Rail on Ruby, Python on help me apa Python punya Flask Flask sebelum pakai Flask belajar Python, sebelum pakai JavaScript sebelum pakai Spring belajar Java. Fakta juga Java tak ada kena-mena dengan JavaScript, walaupun dalam JavaScript tu ada perkataan Java. So kalau you all pergi Stack Overflow, jangan salah tulis lah, Java tak ada kena-mena dengan JavaScript. Langsung tak ada kena-mena. Okay, belajar. Okay, so soalan dia, nak belajar ikut trend semasa ke nak belajar ikut ikut daripada awal? Sebenarnya jawapan dia bergantung kepada you. You nak guna sekarang ke nak guna nanti? Secara praktikal, ini jawapan yang praktikal kalau you all student sempat lagi nak belajar kan, belajarlah daripada kosong. Tapi kalau you all dah kerja, dah nak kerja, tengah intern, belajar current teknologi, tapi pada masa yang sama belajar juga basic. Sebab apa? Sebab dalam programming ni kan, sebenarnya kita ada beberapa foundation, kita ada beberapa basic konsep yang applicable to all programming. Yang bezanya adalah logik sikit, tapi 90% of the structure tu sama. Sebagai contoh kan, dalam apa jua programming language, untuk samakan untuk menyatakan sama mana comparison, kita tetap guna ni dua kali equal ni.
Kalau nak buat if else, tetap perkataan dia if else. Kalau nak kata switch, dalam semua programming language ada switch. Semua ada if else. Semua ada break. Kalau macam apa adik-beradik C kan, macam Java, C, C++, Swift, Objective-C kan semua pakai print lagi kalau nak print something. Nampak tak? Sebab tu kalau you all bawah 3 tahun dalam programming kan, cuba fahamkan logik itu dulu, konsep tu dulu. Lepas tu, sebab ada orang tanya saya, macam mana saya boleh handle 2-3 language? Pembetulan, saya tak handle 2-3 language. Saya rasa language yang saya pakai hanyalah PHP, JavaScript, Java walaupun saya tak suka, Python. Dan kenapa saya boleh layan semua language ni, ataupun kalau saya nak belajar language baru tak susah, sebab alhamdulillah saya dah grasp logik dia tu. Maknanya saya boleh baca logik lain, saya boleh baca kod orang lain dan saya boleh faham, sebab konsep programming tu saya faham. Sebab programming ni, kita kena anggap programming language ni dia sebenarnya alat tau, dia sebenarnya tools, dia sebenarnya bahasa. Macam tu language, bahasa. Apa yang dia nak jelaskan adalah logik tu. Kita menggunakan bahasa untuk jelaskan kita punya logik. Itulah programming, saya boleh kata macam itulah. Kan? You all tulis A plus A sama dengan B. Tak kisahlah dalam language apa sekalipun, logik dia adalah you all nak kata kalau A ditambah dengan A sama dengan B. Itu adalah logik. Itulah bab back end tu. Sebab tu back end saya cakap tadi kan, dalam bab back end ni logik tak pernah menipu. Logik lah benda yang you all perlukan. You need logic in your life. Okay, so kita dah cover dua benda, front end, back end. Sorry lah kalau banyak bibir lah, memang macam gini lah bibir dia. Okay, so menuju full stack. Apa itu full stack? Full stack ni adalah seorang developer yang boleh buat front end. Jangan lupa front end tadi ada beberapa perkara kan, dan juga boleh buat back end. Maknanya dia boleh buat design, dia juga boleh buat logik back end tadi. So far nak capai, pada saya full stack ni satu tahap yang tertinggi lah dalam development. Sebab tu kita promote sikit. Omak dia keluarkan kitab full stack kan, kitab full stack. Ni kitab full stack. Saya tak dibayar oleh Omak. Tapi buku ni saya ada baca kan. Kenapa dia namakan kitab ni kitab full stack? Sebab dalam ni dia ajar semua sekali, daripada buat design kan, sampailah programming, sampailah nak kena buat logik dia apa semua tu. Saya rasa yang ni dia pakai Tailwind lah. Sekejap tengok design dia. Tapi buku dia bagus. Kalau you all nak start programming, beli buku ni, baca, amal. Kalau beli, simpan dalam lemari, tak jadi apa lah. Okay. So dalam kitab full stack tu juga dia ada mention pasal DevOps, Development and Operation. Sebab apa kan, biasanya satu syarikat tu kan, okay, you boleh buat front end kan, you boleh buat design, you boleh buat juga back end. You boleh tak nanti deploy kan sekali dekat server? Bab-bab ni biasanya kita terlepas pandang. DevOps ni sebenarnya adalah, pada saya lah, kalau saya sebagai web, DevOps ni kerja dia setup server. Kalau bab setup server ni, contohnya server yang paling popular orang pakai Ubuntu lah. Macam mana nak install Ubuntu kat satu-satu komputer. Lepas tu macam mana nak hidupkan Apache ataupun Nginx, Nginx. Bukan bercarut dia, memang sebutan dia Nginx code. Dia kurang lah kan. Tapi macam mana nak setup server, macam mana nak setup MySQL punya service kan. Sorry. So benda-benda macam itulah, itu adalah DevOps. Biasanya DevOps ni, at least kalau you all full stack kan, back end akan ambil 40%, front end akan ambil 40%, lagi 20% tu DevOps.
Dan DevOps ni you all akan, kalau saya belajar daripada pengalaman. Terus terang saya pernah set up macam-macam server yang real life dekat server side pun saya pernah set up. Tapi kebiasaannya kan, cikgu saya adalah YouTube. Ya ya. YouTube. Wow, saya punya live keluar dekat saya punya. Memang dia keluar juga ke sini. Tak kisahlah. Thank you kepada yang masih menonton. So itulah dia full stack. So kenapa saya cerita pasal full stack? Sebenarnya saya nak cerita pengalaman perjalanan menjadi full stack tu. Kalau you all nak jadi full stack, kita tak akan tiba-tiba jadi full stack. Dia akan bermula sama ada dengan front end ataupun back end. Kan, InsyaAllah dalam masa terdekat saya akan buat satu kelas. Tak sure lagi nak buat bila, nak buat free ke berbayar, berkenaan dengan mostly dia front end lah. Sebab kita pakai framework yang memudahkan kerja. Framework ni sama ada Laravel ke, Django ke, Flask kan, apa semua tu, dia dibuat sebab dia nak mudahkan kerja kita. Misalnya contoh macam Lokitor 83 ni kan, you tanya pasal jQuery kan. So saya rasa you mesti perasan jQuery tu lagi senang nak program daripada JavaScript. Nanti bila you pakai Vue kan, Vue lagi senang nak pakai daripada you pakai Ajax biasa. Contohnya. Itulah benda-bendanya. Okay. So itu je lah yang saya nak bimbangkan dalam ni full stack. So kalau you all nak mula kan, nasihat saya start dengan design dulu lah. Sebab design paling tinggi kalau you all tak reti design, paling tinggi pun design you tak lawa, tapi benda dah ada. Kalau you pergi pada back end, nanti kalau you tak ada passion kan, kalau you tak ada kesabaran kan, nanti you give up tau. Sebab ya buat-buat tak jadi, jumpa error je manjang lah, payah lah. Itu lah. So kalau orang tanya, kalau ada kat sini yang tertanya dalam hati ke apa kan, okay bang, saya nak jadi programmer tapi nak start dengan apa yang ini sebenarnya ikut preferences masing-masing. Kalau you nak buat mobile apps, startlah dengan mobile apps. Kalau you nak buat website, belajarlah buat website dulu. Tapi apa yang boleh saya cakap kan, kalau you nak pada saya dalam bab belajar ni, benda paling penting motivation tu tau. What drive you to learn? What is your big why? Ni bukan pakai motivasi, tapi orang selalu cakap what is your big why? Kenapa kau buat kerja ni? Kenapa kau nak belajar development? Kenapa sebenarnya? So untuk mencapai satu benda kan, cari projek. Contoh, okay, you ada problem. You ada problem. You ada business. Problem you adalah you tak ada website. So you perlukan website. So waktu tu lah you belajar buat website. Nampak tak? Kita kena ada senang. Masa saya adalah cari projek. Macam sekarang kan, saya ada satu team. Bawa Skyrim Brilliant Services tu. Saya ada satu team. Kemudian diorang ni, kalau diorang free sangat kan, contoh macam kita orang tak ada projek kan, kita orang kalau tak ada projek memang tak ada kerja kan. So apa yang saya kata, okay, kita sekarang tengah tak ada kerja. Setiap seorang kena beritahu dia nak buat projek apa, personal projek. Kemudian projek ni kita try lah jual ke, ataupun kita siapa punya projek paling function dapat hadiah ke, kita buat macam itu. Sebab apa? Kita tak nak skill tu berkarat. So kalau nak start, pastikan you ada matlamat. Contoh macam saya start buat website sebab saya ada masalah, iaitu company syarikat bapak saya yang buat travel haji dan umrah tu, dia tak ada database. Dia tak ada tempat simpan database. So waktu tu saya belajarlah buat database. Saya belajarlah buat website. Saya belajarlah, oh macam gini nak masukkan data, oh macam gini nak generate report. Saya belajar daripada situ. Kemudian baru saya perasan, oh benda ni best. So jadilah macam sekarang kan. InsyaAllah Amirul Syafiq, doa-doakanlah. Saya mohon kan, sama-sama lah berdoakan agar kita semua terselamat daripada COVID ni kan. Baik dari segi kesihatan, kesihatan mental, fizikal kan,
apa lagi, kesejahteraan rohani, jasmani. Kita doa sama-sama lah, doakan agar kita semua sihat, selamat dan sejahtera. Kan. So mudah-mudahan sembang developer saya hari Rabu ni kan, InsyaAllah lepas ni pun saya akan buat lagi sekali hari Rabu juga malam macam ni. Cakap pun kalau ikutkan 1 jam je, 9.30, 10.30 kan, sembang-sembang gini je. Kalau you all ada soalan, waktu ni lah nak tanya kan. So kita sama-sama lah doakan kita semua selamat. Mudah-mudahan memberi manfaat, mudah-mudahan boleh bantu you all. Sebab saya terus terang cakap, saya buka Skyrim Academy, motif dia bukan untuk buat duit, bukan untuk jual kelas. Walaupun saya menjual kelas kan, tapi motif saya buat Skyrim Academy tu sebab saya nak lebih ramai, saya nak tolong mostly batch saya sendiri waktu dulu kan. Macam sekarang saya harap membantu junior developer, dan adalah kita macam, saya suka programming, saya nak berada dalam kelompok orang yang nak belajar dan minat programming. Macam adalah beberapa orang yang saya ingat lagi sekarang, macam ada seorang tu nama Amin. Amin, if you are here, rasa macam nampak, tak sure Amin Nazri ni ke. Sorry Amin, saya tak ingat dia, saya tak ingat nama penuh dia. Amin ni saya kenal dia dekat, dia student, dia junior saya, junior university. If you are here, thank you and hope you stay well and belajarlah lagi terus walaupun perjalanan tu panjang. Ada beberapa orang lagi, contoh macam Ijat. Ijat pun antara student-student yang saya rasa dia memang ada minat nak belajar. Teruskanlah belajar. InsyaAllah kita sama-sama doakan mereka-mereka yang nak belajar ni sampailah ke matlamat dia, dapatlah ilmu yang boleh bantu orang lain. Okay. So itu je lah daripada saya. Kan, saya harapkan sesi sembang hari Rabu ni bermanfaat. Kalau you all ada apa-apa soalan, tulis je kat komen. Kalau you all ada nak saya review, tak adalah review, kalau you all ada nak saya terangkan ke komen apa-apa kan, beritahu dia. Contoh kalau macam Lokito 83, kalau you all nak tanya pasal JQuery kan, saya boleh buat sejam tu kita sembang pasal JQuery je. Sampai muntah sembang pasal JQuery tu. Ataupun kalau you all ada apa-apa idea, perlukan bantuan ke apa pasal programming kalau you all ada perlukan masalah dia sekalian, pergi cek kaunselor, jangan cek aku. Kalau pasal programming boleh nak cari saya atau email saya. Boleh follow saya dekat YouTube. Facebook saya tak aktif sangat, Facebook saya penuh dengan hartanah sebab saya tengah sibuk belajar pasal hartanah sekarang. Tapi kebiasaannya kalau untuk programming, you all boleh cari saya kat YouTube lah. Twitter pun boleh, tapi Twitter saya baru belajar nak aktif balik. Oh, so betul lah. Hai Amin. So aku lama tak dengar kabar kau Amin. Harapnya kau sihat-sihat lah Okay, itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi Rabu depan. Tajuk Rabu depan tak ada lagi. So kalau you all nak request apa-apa, request dekat chat. InsyaAllah nanti saya akan sembang lah pasal itu kan. Alright, itu sahaja. Itu saja dan Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa follow and subscribe Rashidi Alwi.